Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Sana Hasmiza binti Ahmad Tah, Jururawat Latasi daripada Hospital Raja Permaisuri Bainun. Hari ini saya berada di Dapur Sihat Masyarakat Klinik Desa Ulu Cepo untuk bersama dengan anda sekalian untuk saya membuat satu sesi demonstrasi pendidikan penyusuan bayi kepada ibu yang tidak boleh menyusukan anak mereka dengan susu ibu. Sebelum itu, saya perkenalkan dulu peralatan yang kita gunakan untuk menjalankan sesi demonstrasi ini. Pertama, kita perlu ada berus yang sesuai untuk mencuci botol. Berus itu adalah berbentuk sponge dan juga beruslah untuk kita cuci bahagian puting dan juga penutup dia. Dan kita perlu ada sabun pencuci khas untuk botol di mana label sabun itu perlu kita tutup untuk kita expose pendedahan jenama lah. Kita tak mahu jenama itu kita dedahkan. Jadi kita cover dengan label lah ya. Jadi satu lagi kita perlu terangkan kepada ibu-ibu ini tentang pemilihan botol yang sesuai untuk bayi mereka, iaitu botol adalah free BPA. Material botol free BPA ni dia agak sedikit kelabu dan boleh dilentur. Maksudnya dia lembut Yang ada BPA tu dia memang keras tau. Jadi begini. Jadi bila kita nak membersihkan botol ni, kita perlu rebus botol ni dengan satu periuk khas. Periuk ini tak boleh periuk yang sama untuk masak. Ya, cakap dekat ibu perlu ada satu periuk khas untuk merebus botol dan perlu ada pengepit dia, di mana kita perlu ambil botol yang dah direbus tadi menggunakan pengepit. Jadi ini dia, pengepit dia perlu ada bekas yang bertutup. Okey. Pengepit ni tadi juga perlu kita bersihkan, iaitu kita kena rebus juga untuk kuman dia Jadi kita tutup dan kita perlu ada satu dapur untuk kita merebus botol. Dan lagi kita perlu ada bekas khas untuk pengering botol Jadi bekas ni perlu bertutup juga dan kita perlu ada satu tin susu di mana pendedahan jenama juga tidak boleh kita buat. Jadi kita kena cover supaya tak nampak jenama tersebut lah. Dan kita cuma buka di bahagian cara bancuhan sahaja. Okey. Dan kita perlu ada kettle jar untuk masak air untuk bancuh susu lah. Okey, kita guna kettle jar. Senang. Jadi kettle jar bila dah masak automatik dia dah masak, dia tutup dia punya switch kan. Okey, sekarang kita terus ajar ibu cara membersihkan botol. Botol ni bila nak dibersihkan perlu kita buka semua kompartmen dia tak perlu, jangan ada yang puting tu bersambung dengan penutup, tak mahu. Jadi perlu buka. Bila kita tunjuk dengan ibu, lebih baik ada sinki. Sekarang ni sebab kita buat demonstrasi dengan cara rakaman begini, jadi kita sukar untuk ada sinki di sebelahnya. Jadi bila kita buat betul-betul, kita ada bilik khas yang ada sinki bila kita tunjuk kepada ibu-ibu ni tadi. Ini barat ni sinki dan kita masukkan cecair pencuci ini ke dalam. Okey. Dan kita gunakan sponge ni tadi untuk membersihkan botol. Bila kita bersihkan, kita tunjuk betul-betul dekat ibu cuci. Dan juga di bahagian luar ni pun juga kita kena cuci. Kena tunjuk supaya ibu-ibu ni peka Okey. Dan bahagian yang ni kita gunakan berus. Okey. Bila dah guna ni semua, kalau di tepi sinki, kita gantungkan semua punya peralatan ni di tepi sinki. Dan juga yang ni tadi, ni barat sinki, kita bawa air yang mengalir, kita bersihkan. Dan bila dah bersih, kita masukkan ke dalam periuk. Bila kita masukkan botol ni dalam periuk, pastikan semua botol ni tenggelam maksudnya air tu semua masuk dalam botol. Tak ada gelembung udara Okey, sekarang dah semua tenggelam. Kita tutup
dan kita letak di atas dapur. Jadi kita pasang api. Bila periuk ni tadi, airnya dalam ni dah mendidih, kita tunggu 5 minit lebih kurang, baru kita tutup api. Sekarang botol yang kita dah masak ni tadi perlu kita pindahkan ke tempat pengeringan. Bila kita pindahkan ke tempat pengeringan ni, kita memerlukan pengepit botol. Okey. Kena berhati-hati. Kita kena pindahkan sewaktu dia tengah masih panas lagi supaya tak ada air yang terperangkap. Bila dia betul-betul panas, memang dia akan kering. Okey. Ni. Bila nak tunjuk tu, kalau boleh cukup-cukup berhati-hati Okey. Putih ni paling sensitif. Jangan sesekali kita pegang dengan tangan. Okey. Ni kita kena tutupkan balik. Bila kita demonstrate memang kena nampak teratur biar ibu-ibu tu pun dia faham. Jadi kita kena tutup. Ni lebih kurang kita tunggu 5 minit. Uap dia dah habis keluar, baru kita tutup. Okey, supaya botol ni betul-betul kering, dia tidak ada tetesan air yang menitik lah nanti boleh cemarkan botol susu tersebut. Okey, sekarang ni cara bersih sudah, cara merebus sudah, dan kita pergi step yang seterusnya untuk membancuh susu. Okey, sebelum tu kita kena cuci tangan dulu. Kita cuci tangan bersih. Kita ambil satu towel ini tadi, kita perlu cuci di permukaan tempat kita nak membancuh susu ni tadi. Okey. Bila dah bersih, towel ni kita kena singkirkanlah, letak dalam bakul bakul kotor lah. Okey. Tin susu ni tadi yang kita dah cover, tempat cara bancuhan ni dah kita dedahkan, jadi kita tunjuk dekat ibu cara bancuh susu yang betul. Dekat sini dia bagi tahu bila nak bancuh susu perlu suhu air 70 darjah Celsius. Okey, sekarang ni kita dah aim untuk membancuh susu ni 3 ounce, iaitu 90 ml. 3 ounce bersamaan 90 ml. Dekat sini bagi tahu 1 scoop 30 ml air ataupun 1 scoop 1 ounce air. Faham jelas Jadi untuk kita measure suhu air tu 70 darjah Celsius, sebelum ni kita dah pernah buat ujian. Kita perlu masak air 1 liter. Ini kita dah sukat dah air ni 1 liter. Masuk dalam kettle jug. Memang kena sukat air sebab kita nak tunggu lebih kurang 15 minit untuk mendapatkan suhunya 70 darjah Celsius. Kalau kita masak 2 liter, berapa lama kita nak tunggu mendapat suhu air 70 darjah Celsius? 15 campur dengan 15, lebih kurang setengah jam. Jadi lagi banyak air kita masak, lagi lama kita nak tunggu suhu air tu turun. Kan? Okey. Jadi sekarang ni air ni dah masak. Kita tunggu dah 15 minit. Jadi kita dah, suhu ni dah sesuai untuk kita bancuh susu. Okey, bila kita nak ambil botol ni tadi, kita tak mau pegang lagi dengan tangan Kita terpegang yang mana sesuai saja. Kita tidak mau cemarkan, terutama puting. Masih kita perlu menggunakan pengepit. Bahagian luar ni kita boleh pegang lah. Okey. Jadi sekarang ni bila kita nak bancuh susu, sekarang kita target 90 ml iaitu 3 ounce. Jadi kita masuk dulu air. Masuk air dahulu jangan masuk susu dulu. Masuk air dulu. Dekat 90 ml air. Okey. Susu ni bersamaan 3 scoop. Okey. Tiga scoop rata Okey. Bila kita nak larutkan susu tu, kita kena tutup semua dia. Okey,
Ni pegang di luar, jangan pegang di bahagian dalam. Kena berhati-hati ya. Okey, puting jangan sekali pegang dengan tangan. Kena pegang dengan pengepit. Okey, yang ni kita boleh peganglah di luar. Tutup. Dan tutup. Okey. Bila kita demonstrate, pastikan semua peralatan sentiasa kita kemaskan ya. Okey, sekarang ni kita larutkan, tak mau kita shake terlalu kuat, just kita larutkan sahaja perlahan-lahan supaya tidak terdapat gelembung udara yang banyak. Nanti bila baby hisap, dia mudah sedut angin dan juga mudah terjeluap susu. Jadi bila kita overshake pun, protein dalam susu ni pun akan cepat musnah. Jadi kena perlahan-lahan. Okey. Bila kita dah nampak dia dah larut, suhu dalam 70 darjah Celsius ni tidak sesuai untuk bagi direct kepada bayi. Kita perlu sejukkan sikit susu ni untuk dapatkan suhu lebih kurang 40 darjah Celsius. Jadi kita kena alirkan di bawah air yang mengalir. Okey. Alirkan begini. Okey. Mungkin sampai 5 minit lebih kurang macam tu. Kita kena alirkan. Jangan kena bahagian tutup ni ya, supaya air tu tak masuk ke dalam. Okey. Okey, sekarang dah cukup 5 minit. Jadi tower yang satu lagi ni tadi, kita perlu lap bahagian botol ni. Okey. Kalau kita tak lap, nanti bila kita untuk buat test rasa suhu tu sesuai ke tidak, nanti air tu akan mengalir sama. Itu reason kita perlu lap. Okey. Dan kita kena rasa di permukaan dalam, bukan luar ya, di dalam dekat bahagian kita punya nadi ni. Okey, kalau kita rasa suhu tu tak terlalu panas dan kita rasa tak sakit lah, ibarat kita boleh bagi kat anak tu, mulut dia tidak melecur lah. Okey, sekarang ni saya rasa sesuai. Kalau tak sesuai, perlu alir lagi di bawah air yang mengalir. Okey, sekarang saya nak tunjuk cara nak bagi kat baby tu. Bagaimana cara kita nak posisikan botol tu supaya baby tidak menyedut udara. Ya, sekarang ni kita ada baby comel kita ni. Okey, walaupun kita bagi botol, still kita kena ada bonding ya. Baby still kita kena pegang macam kita menyusu anak dengan susu ibu. Okey, kita buka. Ni kita lapis sikit dengan kain lain lah kalau boleh ya. Ni susu tak mau bagi separuh macam ni. Ini akan dia sedut udara. Jadi susu tu kena penuh di permukaan puting begitu. Ya, jadi penuh nampak. Jadi baby akan hisap perlahan-lahan dan susu tu pun akan keluar tak terlalu laju. Dan juga dia tidak akan menyedut udara. Okey, dia kena bagi begini. Sampai separuh lebih kurang, kita berhentikan sekejap. Kita cuba berkkan dia. Ber dekat kat sini. Okey. Lepas tu kita sambung kembali baki susu tersebut. Okey, dan dah selesai. Baby ni kita letak dalam kot dia kalau boleh mengiring. Jangan kita letak terlentang. Dan juga dalam posisi sedikit tinggikan kepala dia dalam 90 darjah. 90 degree. Ya. Supaya baby tu tidak terjeluap susu. Okey. Dengan ini, demikianlah sesi demonstrasi penyusuan bayi kepada bayi yang tidak boleh menyusu dengan susu ibu. Sekian, terima kasih.